Zuramli, saya dan semua yang ada di sini, ya Allah, zidni ilma. Sebab itulah Rasulullah berkata, tidak ada mulia bagiku satu hari yang terbit matahari dan tenggelam matahari, andai kata Nabi, aku tidak bertambah satu ilmu. Maknanya 24 jam kualiti Nabi, Nabi ukur ikut ilmu yang bertambah. Satu hari yang tak bertambah ilmu, satu hari itu tidak ada nilai. Walaupun mungkin bisnes kita dapat 1 juta. Sebab nilai adalah ilmu. Ilmu menentukan. Sebab ilmu adalah energi, ilmu adalah tenaga. Kita perlukan tenaga. Okey, baik. Yang ni tak ada? Jangan putus asa. Okey. Tak nak? Putus asa. Putus asa. Masya Allah. Ya. Tak nak putus asa. Ya. Tak nak putus asa. Saya senaraikan je. Sebenarnya dalam conscious and subconscious memang kita tak sangat menyebut benda yang tidak. Ini kita akan changekan kepada perkataan yang positif supaya kita boleh nampak. Tetapi kesempurnaan akal conscious adalah tahu apa yang putih, apa yang hitam. Okey. Apa maksud putus asa? Ini payah ni sebab asa tu secara alone tak pernah digunakan. Putus digunakan, tetapi bila digabungkan dengan asa, orang tak pernah cakap saya asa. Tetapi bila putus asa. So mean apa itu putus asa? Ya. Okey. Masya-Allah, nampak dah betapa pentingnya kita tidak putus asa. Kerana bagi seorang pesakit, bagi seorang yang kita nak bantu, inilah yang bermain dalam diri mereka. Dan kita tahu, ya, dan saya petik dari kitab Al-Isti'adad, Al-Isti'adad, yang menyatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menyatakan bahawa syaitan itu beberapa wazifah. Syaitan ni pun ada hierarki dia. Kalau kita punya okcat kita, dia pun ada okcat dia, catat organisasi dia. Ya. Dan ada satu syaitan yang khusus untuk, sebab dan syaitan ini dia sangat pro. Dia sangat pro. Apa maksud sangat pro? Dia hanya urus benda yang dia mahir. Dia tidak merangkap tu, merangkap ni, merangkap tu, ya. Kadang-kadang ni kita merangkap banyak sangat tu yang terangkap-angkat langsung tak buat kerja, masya-Allah, ya. Merangkap PIBG lah, merangkap JKK lah, merangkap tu lah, merangkap ni, akhirnya langsung tak buat kerja. Dia no. Dia hanya ada satu syaitan dan satu kerja. Dia tak kacau kerja orang lain. Syaitan yang berada di Chowkit Road, dia tak akan datang ke masjid. Syaitan yang duduk masjid, dia tak akan pergi ke Chowkit Road. Syaitan yang, ada satu syaitan, nama syaitan ini menurut kitab yang saya sebutkan tadi, namanya adalah syaitan sabar. Bukan sa, bukan so, bisa, bitakfif, bisa, sabar. Macam sabar. Kalau cuma Melayu ni dia tak ada slot ke, sa ke, sin ke, shin payah. Jadi dia sa aje. Sabar. Syaitan ini saya nak namakan dia sebagai syaitan the 911. 911. Sebab apabila seseorang terkena saja musibah, dan baru dia bekerja. Terus dihantar di HQ dia, daripada HQ-nya ya, dan akan sampai lebih awal daripada ambulans. Sesiapa saja dalam ini yang ada masalah, maka dia akan terus dapat kontak dan dia akan datang sekelip mata. Dan kemudian apa fungsi dia ni? Fungsi syaitan ini adalah ini nombor satu ni, memastikan orang ini putus asa. Make sure that dia adalah putus asa. Dan you tak ada harapan dah. Habis dah jumpa doktor, dah jumpa orang sana nasihat, I dah cuba macam-macam. Cuba macam-macam banyak mana? Sebab tu tuan-tuan, ya, tak putus asa. Tempat saya Dah biasa. orang otai kan, bila nak dekat soal khabar dia kena. Okey. Nanti saya free balik kuah ya. Ini bila nak baca Fatihah ni kalau macam ni? Penutup. So kita buat santai-santai boleh ya? Tak terlalu terikat. Yang pentingnya adalah benda tu perlu dalam konteks kita ya. Sebab benda ni tuan-tuan boleh baca kat mana-mana pun. Siapa tak tahu adab, baca beli buku adab ziarah orang sakit. Tetapi kita bincangkan perkara yang kita rasa perlu, yang tak boleh kita baca, tapi ada dalam kelas kita insya-Allah. Baik. Tuan-tuan,
Semua yang saya hormati. Saya angkat sikit boleh? Semua yang saya sayangi. Boleh. Boleh? Of course. Sebab hadis Nabi bagi tahu dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Dan inilah saya kira kita punya nadi ataupun roh can work. Ialah kasih sayang. Tanpa kasih sayang kita tak duduk bersama-sama. Tanpa kasih sayang kenapa kita nak perlu bantu orang? Aku banyak kerja lagi. Masya Allah. Saya tak tahu ya, saya berhadapan dengan tuan-tuan yang saya rasa kerdil sangat sebenarnya. Tapi berani-beranikan diri je, buat-buat kontrol je sebenarnya. Di atas usaha tuan-tuan. Sebab Masya Allah tak ada benda yang lebih besar. Nanti kita bincang dalam lagi hak yang tu ya. Tak ada benda yang lebih besar daripada membantu orang yang sedang sakit. Tak ada benda yang lebih besar lagi dah. Okey. Baik, di mana yang saya nak cerita tadi? Sabar. Oh, tu dah. Okey, terima kasih. Ya, secara umumnya saya tahu tuan-tuan bersama dengan saya. Kalau saya tanya di mana, terpulang. Tu memang nak kena stop ya Allah. Sesi kedua tak payah diadakan. Q&A apatah lagi. Baik. Tuan-tuan, untuk dapat ayat matematik, tolong buat ayat matematik untuk jawapan 4. 2 habis kan? Habis. 10 tolak 6. 10 tolak 6. 3 campur 1 habis kan? 4 campur 0 dah habis kan? 6 tolak 2 kan lagi? 10 tolak 6. 10 tolak macam marah dah tu kan? Please, saya nak nampakkan apa yang penting supaya jangan putus asa. Sebab ada sebabnya. Jom kita tambah lagi dah. Sampai saya rasa dah tak ada jalan lagi dah. Infinity. Nampak? Jawapannya adalah infinite. 1 campur 1 campur 1. Saya belum gunakan punca ganda. Saya belum gunakan ayat-ayat yang lain. Sehingga kita tahu punya jalan untuk hanya dapat 4 ini. Masya Allah. Saya tulis kat kertas. Masya Allah. Tak boleh, semua ada insurans insyaAllah. Jangan risau ya, insyaAllah. Pengurusi dah sebut saya, ni marker ni ada insurans. Kalau rosak insyaAllah boleh klik. Kalau saya tulis dinding ni untuk buat jalan matematik dia 0.0 ya, 0.1 campur 0.9 campur boleh dapat tak? Boleh dapat lagi. Maknanya Masya Allah, Allah nak bagi tahu jalan sentiasa ada. Panjang ke, pendek ke, tetap ada. Cuma manusia Masya Allah bila dia kata saya dah cuba macam-macam. Macam-macam tu adalah 2 campur 2, 4 campur 0, 3 campur 1. Dan dah dia kata macam-macam. Kenapa? Siapa yang bagi idea macam tu? Sabar. Kita dah berkenalan dengan seseorang namanya Masya Allah. Yang namanya sabar. Yang kerjanya adalah asal saja seorang itu terkena apa saja musibah, whatever. Mungkin kita dalam hubungan rumah tangga, tak ada harapan dah. Okay. Bila dia mari masalah, dia punya end dia adalah tak ada harapan lagi dah. Ya, memang tak ada harapan. Buat macam mana pun dah tak boleh. Dia ni memang, nampak dah. Anak kita ada masalah dengan kita, dia ni memang tak ada harapan dah. Memang pattern dia macam tu dah. Masya Allah, siapa yang tolong? Bahasa kita tersebut sebenarnya disusun skripnya oleh siapa? Sabar. Maka sebab itulah Masya Allah ya, dalam Islam untuk berhadapan supaya jangan putus asa, maka zikir yang patut menjadi amalan kita ni ya. Tapi kena hati-hati di jalan raya menggunakan zikir ini sebab banyak disalahertikan. Apa zikir yang patut untuk mencantas upaya, sebab dia ni biasa tuan-tuan, cara dia adalah the way ataupun cara dia untuk rosakkan seseorang sehingga putus asa adalah menggunakan teknik zoom teknik zooming. Saya pernah buat training cerita pasal NASA, cerita pasal teknologi terkini tentang angkasa lepas. Kemudian saya pun tunjukkan satu gambar warna orange. Dan saya minta semua orang ya bercerita tentang apakah benda orange ni. Semua cerita tentang apa? Pelangi. Orange. Marikh. Emas. Oh, yang sana kata, oh yes, sekarang memang penemuan baru, kita dah jumpa ada kesan-kesan air di Marikh.
Oh, kita dah hantar explorer dan bla bla bla, semua cerita tentang Marikh. Okey, saya tunggu, saya nak zoom out. Dan bila saya zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, dia adalah sebuah limau Mandarin. Bila kita besarkan, dia nyanyi macam planet Marikh. Sebab itulah kadang-kadang masalah tu kocik. Tetapi Masya Allah sabar, zoomkan dia, Masya Allah, akhirnya dia rasa tak ada harapan. No way, tak boleh dah. Dan dia nak ada putus asa. Sebab tu zikirnya spontan terus adalah, zikirnya adalah simple dia ajak oleh Nabi adalah tapi ni memang kena berhati-hati baca zikir ni. Ya. Ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu zikir yang paling cepat untuk cantas dia punya proses of zooming. Sebab bila dia dia tu zoom out. Akhirnya masa boleh ni, hadapi ni. Tetapi kalau dia masih dalam keadaan dia zoom in kan dia, Masya Allah, pada ketika itu akhirnya dengan satu masalah kecil, manusia kadang-kadang sampai fikir aku patut mati sekarang. Bukan masalah tu besar sangat. Saya pernah pergi ke satu negeri ni di hospital dan kena counselling seorang lah. Masya Allah, makan Panadol 50 biji. Budak perempuan umur 18 tahun. Kita buat sesi tanya selidik segala macam. Rupanya Masya Allah, berkenalan dengan seorang ni lah. Kalau lelaki ni panggil apa? Mamat. Balak. Mamat. Okay. Daripada kecil lagi Masya Allah, pergi tadika sama-sama naik basikal, macam kita Jian Nazir dengan Awi sama Masya Allah ya. Memang dia dicipta untuk saya dicipta untuk dia Masya Allah ya. Tapi Masya Allah sampai saya saya fail dia tak masuk universiti. Dia masuk universiti dan dia selalu tak kontak. Masya Allah, saya dapat tahu punya dia ada orang lain. Apa lagi guna hidup saya di atas muka bumi? Makan 50 biji Panadol. 50 biji Panadol. Saya rasa kalau tanya doktor, bukan orang, King Kong pun tumbang. Tetapi kenapa? Sebab masalah tadi. Kalau kita yang tak bukan punya banyak mamat-mamat lain, dia nak bagi bangla tu pun ramai lagi. Susah sangat. Alamak, dalam pula ya, Masya Allah ya. Penyakit lain. Nak contoh. Sebab ramai semua orang kata macam ni pro dan kontra tentang perkara itu kan. Kita pun Masya Allah just cakap sebagai joke je lah. Okay. So yang saya kasih sekalian, so innalillah ni apa makna dia? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini semua saya senang cerita ni adalah apa yang kita kena ada dalam diri kita. Dalam kita nak bantu orang melalui proses adab ziarah orang sakit. Ya, setengah orang trauma, alamak kata ceramah gua tak klik lagi mana ya. Ada 20 slide tapi tak klik lagi. Bila nak habis ni Masya Allah, jangan risau insya-Allah lagi kita tik sekianlah saja. Dia terus sampai di end dia. Okey, apa makna innalillah wa inna ilaihi raji'un? Mana? Dari Allah kita datang. Alhamdulillah ya, kita baru menerjemahkan zikir tersebut versi van jenazah. Dia terjemahan version van jenazah. Sebab itulah orang tak nak sebut. Sebab Masya Allah, kalau sebut tu maknanya Masya Allah dah terbaring dalam tu, baru boleh baca inna lillah wa inna ilaihi. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita berpulang. Tuan-tuan, inna kita terjemahkan inna sesungguhnya, kami, lillah, bagi Allah. Sebab saya berdiri ini adalah bagi Allah. Tuan-tuan duduk kerana adalah bagi Allah. Kita berkahwin adalah lillah. Kita ada anak adalah lillah. Kita bekerja adalah lillah. Semuanya adalah lillah. Tak ada kena-mena dengan mati pun. Tetapi sebab dari Allah kami datang, kepada Allah kami pulang. Cuba bayang Masya Allah, sahabat kita kan, innalillah. Masya Allah, dia mati lagi ni. Mulut tu jagalah. Ustaz Hazim kan baru ni, innalillah. Belum mati lagi. Panjang umur kita doa, ya Allah Ustaz Hazim segera sihat contohnya. Nampak tak kita punya salah? Patutnya lepas ni insya-Allah ya, di rumah masing-masing tempah copper tuling. Letak besar-besar kan buka pintu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak berani Masya Allah. Actually dia adalah zikir yang paling cepat untuk cantas supaya syaitan yang menjaga putus asa tak menjadikan kita putus asa. Aku datang daripada Allah, nak susah apa?
aku akan mati. Nak risau apa? Tu yang baru lahir hari ni dia mati juga. Bukan kita yang sedang sakit akan mati. Itu tu yang baru lahir hari ni, hari semalam tadi kat hospital. Dia hidup ke? Mati juga. Penyenayah yang masya-Allah dilepaskan oleh hakim daripada hukuman bunuh. Hukum gantung. Dia tak mati ke lepas tu? Mati juga. Accident pula tak hakim ke juntung balik tu dia accident. Masya-Allah, kita ni adalah bagi Allah. Kita adalah bagi Allah, kita adalah bagi Allah. Baik. Sebab tu okey, masukkan zikir dulu ya. Saya sebutkan untuk kita ada masalah, sebab ini diijazahkan oleh Nabi. Apabila seseorang merasa susah dan sakit, Nabi beri ini pada isteri Nabi nama Ummu Salamah yang sedang intonasi zikir tu aku mesti pada Ustaz. macam mana? Kalau tidak perasaan dia akan merasa macam matilah. Intonasinya ya. Intonasinya dijaga supaya masya-Allah zikir tersebut, tapi yang penting sebenarnya faham je. Once kita faham tak jadi masalah ya. Nabi SAW, Nabi tengok saya contoh, Nabi Innalillah. Kita opocok. Nabi sebegitu, innalillah. Jalan putus kasut, innalillah. Tengah duduk dengan isteri, padam lampu, innalillah. Tetapi oleh kerana kita eksklusifkan innalillah tu hanya pada paparan beg jenazah, maka orang takut nak sebut, masya-Allah ya. Sedangkan ini adalah untuk mencantas, masya-Allah, putus asa. Orang yang berputus asa, masya-Allah, Nabi ajar ya, inna lillah wa inna ilaihi. Kita ini bagi Allah. Itu adalah merupakan masya-Allah yang kita katakan zikir yang power sangat untuk kita ya. Tapi orang tak berapa faham, janganlah kau orang tengah tu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masya-Allah, makin putus asa sebab dia tak faham. So kita yang faham, ini adalah senjata kita. Ingat, ini adalah weapon kita untuk kita memperkuatkan dalaman kita. Okey, satu lagi lah supaya tak sabar-sabar nak baca Fatihah ni kan. Ustaz ni lambat sangat lah Ustaz Okey. Apa lagi? Tak nak putus asa. Okey, boleh. Tawakal. Apa makna tawakal ya? Berserah pada Allah. Apa makna tawakal? Boleh ke saya tanya ni, takut masya-Allah. Boleh. Ustaz, kami panggil Ustaz untuk ceramah je Ustaz. Janganlah ngada-ngada ya, tak tanya. Tak, sebab sebenarnya cakap seorang tak best. Cuba bayangkan kita duduk kat kedai makan, seorang bang yang kau diam. So bila kita cakap sama-sama, hayatul ilm muzakarah. Ilmu dah ada, saya yakin. Semua ni ada dalam diri. Siapa tak tahu sabar, siapa tak tahu redha. Tetapi dia akan hidup once kita muzakarah, polish. Muzakarah adalah polish. Kita polishkan. So tawakal. Apa makna tawakal? Berserah. Kita wakil. Maksudnya je kita mewakilkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Kalau macam tu kita dah balik pada roots asal perkataan itu ya. Daripada kalimah tawakkala yatawakkalu tawakkulan mutawakkilun mutawakkalun tawakkala tatawakkal mutawakkalun mutawakkalun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun tafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Sebab kita bincang bahasa kan. Maknanya masya-Allah, kita mewakilkan aku ini kepada Allah. Saya serahkan ya, dalam bahasa yang kita boleh faham, wakil mungkin bahasa Arab lagi, kita serahkan kepada Allah. So bila kita buat satu keputusan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merancang, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ditimpa sakit, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, sebab itulah masya-Allah, cuma dalam masyarakat yang tidak kita matangkan ilmunya, kadang-kadang ada confuse. Kalau saya tawakal, adakah tak usaha? Kan tak ikhtiar. Kan kadang-kadang macam tawakal lah. Oh okey, tawakal. Tak payah jumpa doktor. Itu maksud tawakal? No. Hanya orang Badui. Dalam sejarah Rasulullah, hanya orang Badui sahaja yang tak faham tentang tawakal. Bila mereka parking unta di Masjid An-Nabawi, tak tambat. Dan kemudian keluar hilang unta ya, dan mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal pada Allah. Rasulullah kata, tawakkalu warbitu, kau tawakal, kau kena ikat. Orang Arab Badui je yang tak faham, orang lain semua faham. Maknanya
Tawakal adalah perasaan dalam hati, ikhtiar adalah tindakan seseorang yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita kena kuat bertawakal, tetapi ini satu benda yang penting. Ini saya kadang-kadang ziarah ataupun kadang-kadang bantu orang sakit. Saya pun ada seorang sekarang ni dia kanser paru-paru. Dia dah mengebak ke hati. Dan antara benda dalam dia cuba fight yang saya kata isbiru wasabiru, saya kata isbir wasabiru. Ingat Allah suruh bukan saja hanya ada ability, tetapi ingat benda tu pun tengah sabar nak lawan kita. Kalahkan sabar dia itu. Di situlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cuma tolong jaga, please, for favor. Ni betul, for favor saya kata. Tolong jangan sampai tergelincir hati kita bahawa ikhtiar itu yang memberi kesan. Dan Allah akan uji. Berapa ramai orang yang Masya Allah, saya jumpa ramai lah Masya Allah, dia punya orang kata concern tentang kesihatan memang tip-top. Masuk dalam rumah dia, apa tu yang udara ni apa dia panggil tu? Ionizing Purifier. Yang macam tu lah. Sebut nanti bertersalah kan, malu depan-depan orang bijaksana di hadapan saya. Okey. Kemudian dia terangkan pada saya, oh ini sangat penting dah, bahas segala macam. Ya. Kemudian bila minum pula, Masya Allah, dia punya apa? Kangen water, oxy water, segala macam semua. Dan saya lihat, okey. Kemudian hand sanitizer, memang complete. Dan dia cakap, inilah yang dia buat untuk jaga kesihatan. Dan Allah bagi dia sakit. Contoh yang macam ni saya jumpa banyak sangat. Sehingga saya sedar, Masya Allah, kadang-kadang kita suruh ikhtiar. Tetapi ingat betul-betul. Ingat betul-betul. Bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat ini yang menyembuhkan. Ini hanya medium. Allah suruh kita ikhtiar. Ikhtiar macam mana? Ikhtiar adalah habis-habisan. Ikhtiar adalah sampai ke nafas terakhir.